Daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, Rasulullah SAW bersabda daripada Ashyad Abdul Qais, inna fika khaslatain yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal anatu. Sesungguhnya sesiapa yang memiliki dua sifat, nescaya dikasihi Allah, iaitu lemah lembut dan tenang, lawan pada sifat gopoh gapah. Hadis ini riwayat Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, iza sami'tumul iqamata famshu ila salat wa alaikumus sakinah wal waqa wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu. Jika kamu mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju solat dengan tenang, tenteram, dan jangan tergesa-gesa. Maka apa yang kamu dapati, rakaat banyak mana dapat, sempat dalam hai'ah macam mana, hendaklah kamu lakukan, dan apa yang tertinggal hendaklah kamu sempurnakan. Kalau sempat rakaat ketiga lah. Jangan tak payah berlari-lari. Tak payah kita nak termengah-mengah. Sempat tahiyat akhir dah. Apa yang kurang tambah. Itu cara dan adabnya. Hadis sahih muttafaq alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Lafaz hadis ini oleh Imam Bukhari. Secara umumnya saudara, dalam semua hal kita tidak perlu tergesa-gesa. Tapi ada benda-benda yang kita perlu buat cepat. Dalam riwayat Abu Dawud dan lain-lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun la tu'akhkhar." Ada tiga benda kita tak boleh lambat-lambatkan, dia kena percepatkan. Di antaranya as-salatu idha hana, sembahyang bila sampai waktu, segerakan sembahyang. Jangan kata gopoh gapah, sembahyanglah pukul 9, pukul 10, pukul 11, tak apa. Tak, amalkan bila datang solat, datang waktu solat, segerakan sebelum kita nak buat urusan lain. Sebaik-baiknya segerakan. Baik solat isyak, maghrib dan sebagainya, segerakan. Kita bimbang-bimbang, kalau kita lewat-lewatkan, tiba-tiba ada urusan lain, tiba-tiba kita sakit, tiba-tiba yang kita tak mampu nak jaga. Yang kedua saudara, al-janazatu atau al-jinazatu idha hadara, mayat bila dah selesai. Mayat kalau dah selesai, so segerakan. Artinya kalau dah selesaikan dikafankan, segerakan solat. Kalau sudah selesai disolatkan, segerakan kebumikan. Jangan lepas solat tunggulah dulu 4 hari dulu, tunggu 2 hari, 3 hari, ataupun tunggulah 5 jam ke 10 jam. Tak. Saudara dah solat, lepas solat kena buat apa? Hantar ke kubur, cepatkan. Dan bila sudah berada di kubur, cepatkan tanah. Jangan buat tahlil dulu lah sebelum turunkan mayat. Jangan. Kerana mayat ni kata qaddimuni. Kata Nabi SAW, idza wudi'atil janazatu wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim in kanat salihatan qalat qaddimuni. Apabila mayat sudah berada atas usungan, dipikul pada bau-bau lelaki. Ini perempuan tak boleh pikul mayat lelaki. Sekiranya mayat tu baik, mayat tu kata pada yang tukang pikul tu, kita tak dengar lah. Mayat ni kata qaddimuni, cepatkan. Jangan lambatkan, cepatkan. Jangan dah berhenti Al-Fatihah, muncul langkah Al-Fatihah. Jangan, mayat marah tu sudah. Itu Fatihah siapa reka? Oh, ni jawab mudah kan Quran Ustaz. Quran bacalah Baqarah senang. Baca Fatihah sikit sangat kenapa? Baca Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Abi Khattab, lepas tu jalan 4 hari pun sampai. Kan Quran. Kau tak kena tempat. Bila tak kena tempat ni masalah. Kerana itu kita istinbat kita dari Nabi SAW. Nabi SAW dalam hadis Muslim, bila dipikul jenazah, sahabat tu ikut sampai putus tali situ. Laju. Kerana mayat yang baik ni, dia menunggu ni, dalam kubur dah tunggu ni segala kebaikan, segala kemuliaan. Tiba kita duduk lewat, buat benda macam ni. So kita bagi contoh lah, rasa perut dah ni begini, kosong ni. Tiba yang baca doa makan tu panjang. Kita sembang tak makan nang. Ini tak reti. Lepas tu nak tengok makanan tu, panah-panah doa pendek sudahlah, bismillah sudahlah makan. Tok Imam ni orang selalu panggil. Ni orang baca panjang, lagi boleh ingat dia apa. Paling boleh ingat dia baca. Ni tak betul. Dah depan makanan masuk dalam hidung ni lah, air dah hidup. Amin pun bunyi lain dah. Jadi ini benda-benda yang kita lihat, manipulasi agama yang kurang tepat. Itu saya tak berapa gemar kalau makanan depan orang baca doa banyak-banyak. Ini tak betul. Kata kalau sudah lihat dalam hadis Nabi SAW, bila dah makanan depan, Nabi kata apa? Samillah, bismillah makan.
Sampai macam tu. Sebab ni hari dah keluar ni. Sempat bismillah je. Ar-Rahman-Rahim pun tak sempat. Ni duk baca doa pula, kunut nazilah pula. Jiwa kita saudara dah dengan makanan. Sama juga mayat. Mayat so jiwa dia saudara, dia bukan lagi nak dunia. Dia nampak ganjaran pahala dia, dia nampak balasan dalam kubur. Maka dia kata qadimuni cepat-cepat. Sebab itu kita tidak melambatkan. Kebumikan dia tu pun tanam dia saudara. Itu cara kita buat kebajikan pada si mati. Kan tak apa tunggu dulu dalam kubur, tanam slow-slow, jangan, cepatkan. Sebab si mati nak ditanam cepat dan dia suruh kita balik cepat-cepat. Jangan ganggu dia. Tak, tunggulah Ustaz, buat kemah dulu sini 2 hari, 3 hari. Bukan itu cara dia. Hatta Nabi SAW dia sudah dikebumikan dah, sahabat lagi. Sahabat tak tunggu lagi di dekat kubur Nabi SAW dah. Sebab jangan diganggu, dia ada satu urusan yang penting. Ada urusan yang penting. Sebab itu kita tidak disunatkan terus duduk sepada kebumikan, tak? Itu lagi. Itu digalakkan. Melainkan saudara nak datang balik ziarah, itu cerita lain. Pada permulaan dia saudara dah tanam, saudara balik rumah. Bahawa mayat ini dia ada urusan dia. Dia tak ada urusan dengan kita. Dan sebab itu kita tidak melambat-lambatkan perkara seperti itu. Dan last kali ialah bila seorang tu dah nak kahwin, maka kahwinkan dia. Dan Ustaz jangan tergopoh apa Ustaz. Tahu-tahu 9 bulan dah. Dengan anak kita saudara, baik lelaki baik perempuan, dah ada keinginan nak kahwin, percepatkan. Tak apa kita korban sikit. Jangan sampai dia terkorban dan kita pun terkorban. Kita korban sikit, insya-Allah. Dalam bab rezeki ni saudara, kita jangan fikir susah sangat. Bila anak kita kahwin dia matang, dia tahu cara nak belajar tentang kehidupan, jadi akan berdikari. Kalau kita nampak dia betul-betul nak, tapi kalau dia pun main-main cuma nak uji ayah je, dia jangan tebeng tu. Jangan buat, nanti susah dia. Biar dia betul-betul cakap dia tu. Bab kahwin jangan gurau. Bab kahwin jangan gurau dengan ayah, jangan gurau rumah. Betul kamu nak, kamu cakap siapa. Kalau kamu tak nak lagi, jangan cakap. Ini sebab kita kena serius bab kahwin dengan anak-anak. Jangan kita tak faham anak, kita tengok macam dia bersungguh, kita ingat gurau. Dia gurau, kita ingat bersungguh. Sebab kita tak, ataupun kita tak didik anak kita, apa benda jangan gurau. Sepatutnya kita didik anak kita bab kahwin, jangan gurau dengan mak, jangan gurau dengan ayah. Kalau kamu serius, cakap tu. Kalau tak serius, cakap tu. Jangan sampai kita tak faham. Ni betul ke tak betul? Betul tak betul? Akhirnya kita memang berlaku sesuatu yang tidak baik. Terutama zaman kita sekarang, zaman teruk ni. Maka dalam kita bercakap tentang gopoh gapah itu suatu benda yang tidak baik. Tapi ada benda yang kita perlu segerakan. 3 perkara, bukan 3 tu, ada benda lain, termasuklah perkara baik yang mana Allah Ta'ala berfirman fastabiqul khairat. Bolong-bolong-bolong dalam buat kebaikan, wallahu a'lam. Dalam Islam bunuh dibalas bunuh. Bagaimana dengan hukum terhadap orang yang menyembah asid? So ini disebut sebagai dalam bab kisas. Kisas ini maknanya membalas kembali jenayah yang dilakukan. Tetapi sekiranya macam sembah asid ni saudara, kalau ada orang sembah asid, kisas sukar untuk dilakukan dalam masalah ini. Sebab dalam bab kisas kalau kita belajar, bila kita nak balas balik, dia sama betul. Tapi kalau sekiranya kita tak mampu sama, kalau kesan asid tadi mengalir itu mungkin berbeza-beza, maka kita tak pergi pada hukuman tadi, kita pergi pada hukuman ganti rugi, atau disebut sebagai diat. Ini dalam undang-undang Islam. Orang yang sembah asid pada orang boleh merosakkan mata dia, seluruh mukanya, maka dia akan bayar diat 100 ekor unta. Bagi setiap kerosakan panca indera yang sempurna. Kalau dia cuma merosakkan fungsi, artinya mata tu okey, cuma nampak yang jauh, nampak dekat, nampak jauh, ataupun yang dekat tak berapa nampak clear sangat misalnya, maka dia akan dibayar diat yang atau dibayar hukuman nilai yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini kalau kita kembali pada hukum Islam. Jadi orang sembah asid, kalau dia mengakibatkan kematian, memang hukum bunuh. Kalau tidak mengakibatkan kematian, kecacatan, kita tak boleh balas balik sembah asid kat dia, sebab kesannya takut tak sama. Jadi diganti dengan diat dan diganti dengan hukuman ta'zir yang mengenai diat. Bagaimana cara kematian Imam Syafi'i? Suara versi yang paling tepat, kematian Imam Syafi'i kerana penyakit bawasir atau buasir. Di sana ada beberapa versi yang telah ditolak oleh ulama. Antara Nawawi dan Tahzib. Antara ulama kontemporari terkenal Syekh Imam Abu Zahra
dan kitab beliau Tarikh Mazhab Islamiyah dan buku khas itu bertajuk Asy-Syafi'i. Di mana ni saya sebut mesti tak betul, bahawa ia berlaku perbalahan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki, sehingga beberapa penganut Maliki tak puas hati, dikunci pintu masjid, diambil pengunci selak masjid dan dipukul atas kepala Syafi'i. Akhirnya pecah kepala Imam Syafi'i, cedera selama beberapa minggu, akhirnya beliau wafat. Cerita ni tidak benar dan tidak betul dan tidak tepat. Versi ini tak tepat. Versi yang benar yang ditahqiq oleh para ulama, khususnya mazhab Syafi'i seperti Suyuti, seperti Nawawi, menyatakan Asy-Syafi'i mati kerana bawasir yang cukup kuat. Di mana diceritakan oleh Ar-Rabi', ketika mana Imam Syafi'i naik kaldai, darah mengalir sampai ibu jari. Bawasir daripada punggung tu mengalir darah dia sampai nitik dekat ibu jari, tapi dia tetap sabar, kuat. Dia tetap mengajar, dia tetap ke masjid. Ini Imam Syafi'i wafat pada usia sekitar 54 tahun. Puasa yang cukup kuat. Sebab dia duduk, dia bercakap, dia macam dia boleh beri kesan pada puasa dia. Bukan puasa sebab makan banyak dah tak. Imam Syafi'i bukan dia kaki makan macam kita puasa lain. Walaupun adalah similar dengan Imam Syafi'i. Tengok ni penyakit Imam Syafi'i puasa. Walau kesan tu daripada lain, Imam Syafi'i bab lain. Kerana duduk, kata ulama, kerana duduknya terlalu lama. Duduk terlalu lama, ulang kaji terlalu lama boleh menyebabkan puasa. Apatah lagi kalau duduk sambil bercakap. Ini penceramah biasalah puasa. Duduk bercakap, duduk bercakap. Tinggi atas cakap, bawah pun nak bercakap. Akhirnya boleh menyebabkan puasa. Tapi kebanyakan kita ni bab makan lah. Pandangan Ustaz tentang setengah orang jika tidak setuju dengan seorang ulama, dengan bakal kitab ulama yang mereka tak setuju, adakah ini dikatakan emosi beragama? So ini kalau cerita ni saya ingat apa yang saya tengok dalam YouTube oleh Syekh Ramadan Buti. Bila orang-orang Syria marah pada Syekh Ramadan Buti yang menyokong pihak pemerintah dan tidak mengeluarkan apa-apa statement dalam menegur pemerintah, kezaliman yang dilakukan pada rakyat Syria. Sehingga beberapa orang ulama bangun mengkritik Syekh Ramadan Buti, seperti Syekh Ali Saruni, seperti Dr. Urwah, sebagaimana yang dibuat oleh Syekh Yusuf Qaradawi, dan ramai ulama-ulama yang terkenal yang mengkritik cara dia menegur pemerintah, kerana dia dah sampai peringkat teruk. Peringkat membunuh orang tak bersalah ni peringkat teruklah pemerintah. Kalau pemerintah tu sekadar tangkap, tahan lagi, bunuh kanak-kanak, bunuh wanita, makin ni peringkat yang saya katakan paling berat. Tapi oleh kerana Syekh Ramadan Buti masih lagi bersifat diam diri. Ini saya kira tempoh 2 minggu lepas saya cakap. Maksudnya poin 2 minggu lepas. Tak tahu apa yang berlaku sekarang, mungkin dia Allah besar, saya tak tahu yang sekarang. Saya cerita kisah isu bakal kitab dia. Lalu beberapa orang rakyat atau sebahagian rakyat Syria pulau beliau dalam majlis ilmu, dalam khutbah Jumaat, sehingga Masjid Umawi yang terkenal tempat dia mengajar puluhan ribu datang. Hari ini 30 orang datang. Di pulau betul-betul dia, kerana sikap beliau terlalu berpihak pada pemerintah yang zalim, terlalu bela, walaupun orang tunjuk beliau banyak bukti. Sehingga bila saya tanya Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, sebab beliau mengaji dengan Dr. Ramadan Buti, saya kata, Syekh, macam mana tu guru kita kat Syria? Kata beliau, dia ni ulama khilaf, ulama terkhilaf. Artinya dia tak pandang sesuatu yang penting sebenarnya. Dia terlepas pandang. Tapi terlepas pandang tu teruk sangat lepas pandang. So kalau terlepas pandang kawan lalu kat Beni Ayos ni, lalu terlepas pandang berat. Anak macam ni, kalau terlepas pandang Ayos lalu. Jadi orang pun bakal lah kita. So bakal kita bukan cara yang betul. Sebab kalau saudara baca kitab-kitab beliau penuh syarat dengan ilmu. Dalam kitab beliau tak ada mengampu-ngampu, tak ada. Dia bercakap tentang ilmu asas yang kuat. Dan ramai orang puji dia, keilmuan dia. Dan saya di antara orang yang takjub dengan ilmu beliau. Bukan kitab beliau seperti Dawabit Maslahah Al-Madhabiyah As-Salafiyah Kubra Yaqiniyah. Saya ada dan saya baca Penifirqus Sirah, Ma'an Nas, dan banyak kitab yang saya baca, saya hazam. Tapi dalam kitab tu tak ada istilah dia mengaku mana-mana orang. Dia bercakap dengan fakta dan ilmu. Dia tak patutlah kita bakal kitab dia benci dia. Tapi ada cara lain. Dan ini mungkin namanya emosi dalam beragama. Emosi dalam agama sebagai saya katakan suatu benda yang kurang faedah dia. Dia sama juga macam saudara marah ke kerajaan Denmark, saudara pergi balik telur ke kebetulan Denmark, pun sama juga emosi beragama.
Sebab yang lukis kartun kan pegawai kedutaan tu. Patut saya pergi rumah pun lukis kartun tu, balik telur. Jadi dengan macam kedutaan dia, kita dalam Islam, kedutaan negara asing sudah ada kehormatan yang perlu kita jaga. Kita diharamkan mencabulinya dengan apa caranya pun. Sebab dia sudah mendapat keamanan daripada pemerintah. Takat kita nak duduk kat tu pagar, kita marah hantar menyerena tu tak apa. Tapi setakat kita baling batu, goncang pagar sampai tercabur, baling batu biar pecah cermin, ini tak betul. Ini salah dalam Islam. Bukan ini menimbulkan fitnah pada umat Islam. Dan itu bila kita nak respon pada semua benda, jangan terlalu beremosi. Biar kita senantiasa bersama ulama. Mereka kita tengok ulama, kita depan baling batu, itu lain lah. Tapi kita tengok ulama tak ada depan baling batu, kita lebih-lebih baling batu. Jadi biar kita senantiasa bersama. Para ahli ulama tanya, apa yang patut kami buat? Bila seorang tu begini, macam mana cara? Macam membakar kitab bukan cara yang betul. Sebab boleh saya katakan tadi, kalau saya baca kitab Ramadan Ruti, terjemah dia tak ada mengampu pemerintah. Dia bercakap dengan ilmu, dia bercakap dengan bahasa yang kuat, dan semua orang kagum dengan cara olahan dia. Sehingga kata Sabuni, ilmu kabir wa aqluhu saghir. Ilmu dia luar, cuma akal dia tak berapa besar. Maksudnya dalam bab politik tadi. Sebab ada ulama ilmunya memang hebat, tapi bab politik dia buta sikit. Buta sikit yang perlu ditegur, yang perlu diingatkan oleh ulama-ulama seangkatan dengan mereka. Dan kita yakin ulama-ulama dah buat apa yang patut. Kelebihan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu selain sebagai penulis wahyu. So Muawiyah ni banyak kelebihan. Bukhari menyebut dalam manaqib. Sahih Bukhari dalam bab manaqib sahabat ada beberapa hadis tentang kelebihan Muawiyah bin Abi Sufyan. Di antaranya Nabi SAW pernah mendoakan dari riwayat Bukhari, Allahumma sabbit qalbahu waj'alhu hadiyan mahdiyah. Ya Allah, tetapkan hatinya, jadikan dia senantiasa memberi petunjuk dan mendapat petunjuk. Maka ini antara kelebihan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala. Sehingga para ulama seperti Syekh Ibn Hajar Al-Haythami mengarang kitab As-Sawa'iq Muhriqah bagi membela Muawiyah. So kesilapan dia dengan Sayyidina Ali, kita cerita itu kesilapan, itu perkara biasa. Namun kemuliaan dia sebagai seorang sahabat, kemuliaannya sebagai penulis wahyu, kemuliaan sebagai kita katakan pencetus pada kerajaan Umayyah yang telah menyebarkan Islam, perlu kita lihat aspek yang positif. Sebab bila kita cerita tentang sahabat ni, saudara, kita ada kita katakan sempadan yang kita perlu hormat mereka. Sebab sahabat dalam situasi berbeza dengan kita. Kerana itu para ulama tauhid, ada Syekh Ibn Luqani atau Laqani berkata, Iza khutta fajtanib da'al hasad. Ingat, bila kamu nak bincang tentang hal para sahabat yang berselisih sama mereka, jauhilah perasaan hasad. Sebab dengan sahabat ni kita tak boleh ada hasad. Sahabat ni Allah Ta'ala muliakan dia dengan suhbah persahabatannya dengan Nabi SAW. Jadi Muawiyah ni banyak kelebihan. Bukan saya katakan ada ulama karang tentang kelebihannya, seperti Ibn Taymiyah karang 4 kelebihan Muawiyah, seperti Ibn Hajar karang 4 kelebihan Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahkan kalau saya baca Sahih Bukhari, Muslim dan sebagainya, ada nampak manaqib sahabat. Di belakang tu beberapa hadis memuji Muawiyah bin Abi Sufyan. Bukan sekadar penulis wahyu, bukan Nabi SAW pernah mendoakan supaya dia senantiasa menjadi sebab orang dapat petunjuk, dan juga dia mendapat petunjuk. Dan Muawiyah ni seorang yang lembut, seorang yang pemurah. Saya beri satu cerita bagaimana beliau berbalak dengan Abdullah bin Zubair, seorang sahabat Nabi yang mulia. Berbalak kisnya bila mereka ada kebun kat Madinah. Kebun Muawiyah bersebelahan dengan kebun Abdullah bin Zubair. Tiba-tiba pekerja Muawiyah bin Abi Sufyan masuk ke kebun Abdullah bin Zubair, ambil hasil petik, kerana kecelaruan sempadan. Maka Abdullah bin Zubair marah. Bila marah, dia hantar surat pada Muawiyah, ancam dia, kamu ajar sikit pekerja kamu ni, kamu ajar kan, ambil hasil daripada tanah aku. Sama ada kamu balas balik atau kamu tunggu macam mana aku, sama ada kamu bayar balik atau kamu tunggu macam mana aku balas. Abdullah bin Zubair orang bengkeng, luar biasa bengkeng. Sebab tu dia tak takut orang, Umar Khattab pun dia tak takut. Nak bengkeng dia tu, dia sama ku dah tu. Orang-orang berani. Abdullah bin Zubair anak pada Az-Zubair bin Awam, cucu pada Abu Bakar Siddiq. Dia berani, dia hantar surat Muawiyah. Apa kata jawapan Muawiyah? Muawiyah tunjuk kepada anak dia Yazid, wahai Yazid, agak-agak kamu nak jawab macam mana?
Kata Yazid, hantar bala tentera pancung kepala. Anak samsing dari ucap. Dia tak reti politik. Kata Muawiyah bukan cara tu. Kamu tengok aku buat macam mana. Dia pun tulis surat, minta maaf, kebunku menjadi milikmu, wahai Abdullah. Tu cara dia jawab. Minta maaf, dan kebun yang kita berselisih tu ambil pada kamu semua. Aku hadiahkan. So Abdullah bin Zubair tu naik kuda pergi ke Damsyik. Pergi ke Damsyik, terima kasih. Lihat bagaimana cara siasah dia. Luar biasa dia pun murah. Ini orang duk cerita ni ambil buah kebun saya, kebun awak ni sekian-sekian orang kebun awak. Dia boleh hadiah semua kebun. Kerana itu Muawiyah ni mulia, pemurah. Bukan Muawiyah kalau sudah baca manakib dia juga. Bila cerita tentang Sayyidina Ali dia menangis. Walaupun dia berperang dengan Sayyidina Ali, tapi dia hormat Sayyidina Ali. Dia panggil salah seorang, dia kata, ceritakan pada aku tentang Ali. Maka dia ceritakan tentang takut Ali pada Allah, sembahyang Ali dan ibadat. Dia menangis. Menangis kerana dia menentang baik-baik orang mulia. Tapi macam saya katakan, peperangan mereka hanya bersifat ijtihad. Dan kita tak nak campur urusan itu. Mereka para sahabat tu dah dijanjikan syurga oleh Nabi SAW. Kita belum tahu syurga neraka. Jadi kita yang patut bekerja keras sekarang untuk menempatkan kita di tempat sebagaimana mereka sudah berada, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim.